Mahmud Jun, dari Megat Rambai ke Pak Main. Mahmud Jun mula diperkenalkan menerusi filem Orang Minyak, edaran pada 1 Februari 1958. Sebelum itu, beliau kian lama bermain di pentas bangsawan, sehinggalah direkomen oleh seniman dan pengarah S. Rumainur untuk bekerja di company besar Cathay Keris. Keakraban antara Mahmud Jun dan S. Rumainur tidak boleh dinafikan. Selain dari filem Orang Minyak, mereka pernah berlakon bersama dalam filem Masyuri dan Hantu Rimau Malah. Sebagai pengarah, Rumainur juga pernah mengambil Mahmud Jun dalam filem Bawang Putih Bawang Merah, Hantu Rimau dan Puteri Gunung Ledang. Antara watak yang paling menyelah lakonan Mahmud Jun di Cathay Keris adalah sebagai Megat Rambai dalam Jalak Lenteng, sebagai Tun Bija Ali dalam Sultan Mahmud Mangkat di Julang dan Awang Sulong dalam filem Sri Mersing. Semenjak bertapak di Cathay Keris, Mahmud Jun telah mengukuhkan dirinya sebagai kru nombor 1 di situ. Pada tahun 1962, beliau berhijrah ke Studio Merdeka dan masih diberi peranan sebagai kru utama, bermula dengan Selendang Merah. Tetapi apabila P. Ramlee mula mendarat di Studio Merdeka, beliau telah mengubah watak Mahmud Jun dari seorang kru kepada seorang pelawak dalam filem Du Remi dan Nasib Du Remi, yang mana karakter Pak Mayan menjadi ikonik hingga ke zaman ini. Mahmud Jun, sebagai guru silat, beliau sangat dikenali dengan watak-watak antagonis seperti Panglima Merak Hitam, Nur Islam, Patih Karmawijaya, Hang Jebat, Awang Sulong, Sri Mersing, Megat Rambai, Jalak Lenteng dan Bija Sura, Deng Anom. Wajahnya bengis serta kelakuannya yang kasar di layar perak sentiasa menimbulkan rasa benci dan geram terhadap penonton. Itulah dia seniman Mahmud Jun. Lakonannya sentiasa berada di dalam kelas yang tersendiri. Tahukah anda selain daripada berlakon, Mahmud Jun ialah seorang guru silat dan sering menjadi koreografer persilatan di Cathay Keris. Pihak studio telah melantik Mahmud Jun secara rasmi untuk mengajar pencak silat kepada pelakon-pelakon di Cathay Keris. Hal ini kerana pihak studio telah mewajibkan kepada setiap pelakon untuk mempelajari ilmu persilatan kerana mereka lebih banyak mengeluarkan filem-filem bercorak, purbawara yang mengandungi elemen persilatan. Antara pelakon yang diajar bersilat oleh Mahmud Jun ialah seniwati Siput Sarawak untuk filem Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Fatimah Ahmad untuk filem Lela Satria dan Latifah Omar untuk filem Hang Jebat. S. Rumainur selalu beri watak baik pada Mahmud Jun dan ini berbeza dengan pengarah filem lain. Dalam filem Puteri Gunung Ledang, walaupun wataknya Tun Zainal nampak ganas, akan tetapi ia dikira beliau sebagai hero rakyat yang menentang kezaliman raja. Di luar pula filem, Mahmud Jun merupakan pelakon yang memegang watak jahat yang amat dibenci para penonton. Pernah satu kali, beliau pernah diludah oleh seorang penonton selepas melihat pratonton filem lakonannya, Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Namun demikian seniman Mahmud Jun bersabar dan tersenyum, kerana baginya apabila seseorang penonton mencemooh atau sampai terbawa-bawa, membencinya di luar filem, walaupun hakikatnya hanya sebuah lakonan, namun dia sangat berpuas hati kerana watak dan karakter yang dibawanya berkesan dan menjadi, sampaikan seniwati Maria Manado, hairan dan bertanya kepada beliau, kenapa abang biarkan saja perbuatan orang itu? Mahmud Jun menjawab, biarkan dia Maria dia ludah abang, kerana dia membenci abang dalam filem itu, maknanya lakonan abang menjadi katanya. Fakta menarik sebenarnya Mahmud Jun, pilihan pertama untuk membawa watak Hang Tuah dalam filem Hang Jebat dan M. Amin membawa watak Sultan. Ini kerana Mahmud Jun seorang pesilat, tapi watak beliau telah dirombak kembali kerana dikatakan kurang sesuai disebabkan wajah Mahmud Jun nampak garang dan fizikal tubuhnya yang tidak tinggi, dan akhirnya Mahmud Jun diberi watak Patih Karmawijaya sebagai raja yang jahat. Manakala watak utama pula telah diberi kepada seniman P. Ramlee. Di luar bidang lakonan pula, seniman legenda Mahmud Jun merupakan seorang guru Al-Quran di Kampung Laksamana, Batu Caves. Dalam satu temu bual, Mahmud Jun menyatakan beliau mengajar anak-anak kampung membaca Al-Quran secara percuma, kerana padanya mengajar anak-anak itu satu pahala yang sangat besar. Walaupun beliau sibuk dengan lakonan, beliau sentiasa memberi tumpuan dan masa kepada agama
dan mengajar sesiapa sahaja yang berminat dengan Al-Quran. Katanya, saya ingat pesan guru agama saya dulu, kalau eja orang mengaji Quran, jangan minta apa-apa sebagai pembalasan, sebaliknya lapangkan hati dengan ikhlas untuk mengajar. Walaupun beliau banyak berlakon sebagai pelakon pembantu, namun ada juga filem beliau menjadi pelakon utama dan watak hero utama. Tajuk filem tersebut adalah Bumiputra, terbitan Merdeka Film Production tahun 1965. Wataknya sebagai lelaki cacat kaki dan bertongkat dua yang budiman. Datuk Mahmud Jun atau lebih dikenali sebagai Mahmud Jun, beliau merupakan seorang seniman serba boleh dan sering melakonkan watak-watak bengis dalam filem Melayu. Nama sebenar beliau ialah Mahmud bin Derani. Beliau dilahirkan pada 20 Januari 1921 di Alor Ganu, Mukim Titi Gajah, Alor Setar, Kedah. Filem-filem terkenal lakonan beliau adalah seperti Jalak Lenteng, Sri Mersing dan Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Sebelum memasuki bidang perfilman, beliau berlakon di pentas bangsawan dengan menyertai kumpulan Grand Nooran Opera, Seri Nooran Opera, Rubis Opera, Royal Star Opera, United Opera, Oriental Opera, Grand Jubilee Opera dan Eng Jun Opera. Watak pertamanya di bawah bangsawan Pak Yam ialah melalui pementasan Porter 13 dan beliau telah berjaya membawa wataknya berdasarkan pengalamannya bekerja sebagai tukang angkat beg di stesen kereta api Ipoh. Setelah melibatkan diri di dalam pentas bangsawan, beliau menyertai Cathay Keris Film Productions di Singapura dan filem pertamanya di Cathay Keris ialah Orang Licin arahan L. Krishnan pada tahun 1958. Watak-watak zalim dan bengis yang dilakonkan oleh beliau sangat berkesan sehingga penonton-penonton filem Melayu pada ketika itu membencinya. Selain itu beliau turut diberi peluang berlakon dalam beberapa buah filem. Antaranya seperti filem Siti Zubaidah, Siti Payong, Selendang Merah, Jalak Lenteng, Orang Minyak dan Deng Anom. 5 tahun kemudian, beliau menyertai Merdeka Film Studio, Studio Merdeka di Hulu Kelang. Sewaktu beliau berada di Studio Merdeka, beliau berpeluang berlakon bersama seniman agung Tan Sri P. Ramlia. Antaranya seperti Si Tora Harimau Jadian, Ragam P. Ramli, Masam-Masam Manis, Sabarudin Tukang Kasut, Du Remi dan Nasib Du Remi. Namun, watak yang dipegangnya berubah sewaktu bersama Studio Merdeka dan sekitar tahun 70-an dan 80-an. Beliau memegang watak-watak lucu, memegang watak sebagai bapa, datuk dan orang kaya di zaman moden. Antara lakonan beliau pada tahun 70-an dan 80-an ialah seperti Panglima Badul, Si Badul, Guru Badul dan Bujang Lapuk Kembalida. Filem terakhir lakonan beliau ialah Layar Lara pada tahun 1997 arahan Syuhaimi Baba. Ketika menjayakan salah satu watak dalam sesebuah filem. Dalam kehidupan peribadinya pula, beliau pernah berkahwin sebanyak 6 kali dan dengan isteri terakhirnya iaitu Seniwati Maharom Abdul Ghani, pernah berlakon bersama-samanya, menariknya, jodoh mereka kekal hingga ke akhir hayat. Sepanjang tempoh perkahwinannya, beliau dikurniakan 18 anak, 22 cucu dan 11 cicit. Namun anak-anaknya tak semua mengikuti bakatnya sebagai pelakon, hampir kesemua anaknya beralih ke dunia perniagaan dan menetap di luar negara, seperti Singapura, Brunei dan Indonesia. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada hari Khamis, 14 Februari 2002, pada pukul 5.50 petang. Ketika beliau berusia 98 tahun di rumahnya di Kampung Laksamana, Selayang. Sebelum itu, beliau dirawat di unit rawatan jantung, Hospital Selayang kerana menghidap penyakit asma dan masalah paru-paru. Jenazah beliau disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Sungai Tua, Selayang.